Bismillah, bismillah. Bismillah, bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Percubaan suara 1, 2, 3. Bismillah, bismillah. InsyaAllah kita akan mula kelas kita sebentar lagi. Tuan-tuan boleh tolong bantu komen sedikit. Adakah suara sampai? Okey, jelas. Terima kasih pada saudara Wan Ashraf. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Ipoh jelas. Terima kasih. Okey, insyaAllah kita mulakan kelas insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadullah Ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Pertamanya marilah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya dapat kita meneruskan kuliah kita pada malam ini membaca kitab Sahih Al-Bukhari dalam Kitab Tauhid, iaitu membaca Kitab Tauhid daripada Sahih Bukhari. Seperti mana yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lepas, Al-Imam Bukhari rahimahullah memulakan kitabnya dengan Tauhid dan menutupnya dengan Tauhid. Dan kitab terakhir dalam Sahih Bukhari dinamakan sebagai Kitab Tauhid, dan menurut setengah riwayat namanya Kitab Tauhid War-Raddu 'alal Jahmiyah. Kitab Tauhid dan penolakan terhadap golongan Al-Jahmiyah. Kita dah bincangkan hadis yang pertama. Ya, hari ini kita masuk pada hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi Abi Abdullah rahimahullah. Imam Bukhari berkata dalam kitab beliau Sahih Al-Bukhari pada hadis ke 7373, Haddatsana Muhammad bin Bashar Haddatsana Gundar. Tuan-tuan yang ada Sahih Bukhari boleh ikuti. InsyaAllah pada akan datang kita akan paparkan skrin. Saya cuba cari kitab online, paparkan skrin. Saya bawa perasan rupanya Facebook sekarang dah boleh paparkan skrin. InsyaAllah cuma saya bawa perasan hari ini, jadi saya tak sempat hari ini untuk paparkan skrin. Pertemuan akan datang kita akan sediakan juga insyaAllah teks Sahih Bukhari, ataupun kalau dapat jumpa, kalau siapa pun ada sesiapa ada Sahih Bukhari bersama dengan terjemahan juga, boleh sharekan dengan saya untuk kita paparkan supaya tuan-tuan boleh ikuti secara langsung dari skrin komputer atau skrin handset tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Ya, hari ini kita baca kitab dulu dan tak dapat paparkan skrin. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Gundar حدثنا شعبة
حدثنا شعبة بن أبي حصين حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث ابن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah, Haddathana Muhammad bin Bashar. Haddathana Muhammad bin Bashar ni antara guru Imam Bukhari yang banyak beliau riwayatkan daripada beliau, juga guru pada Imam Muslim. Muhammad bin Bashar bin Uthman Al-Abdi Al-Basri, atau nama yang dikenali juga dengan nama Bundar. Malah dalam hadis Sahih Bukhari, dalam ketika yang lain, ketika Imam Bukhari riwayatkan hadis dengan penuh, hadis kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan riwayat yang penuh. Riwayat ada sekali riwayat yang beliau ringkaskan, iaitu beliau fokuskan kepada teks yang berkaitan dengan tajuk tauhid. Namun riwayat yang penuh berkaitan dengan kisah kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada tajuk sebelumnya beliau sebut dalam riwayat sebut, beliau sebut an Bundar. Ni dalam tak silap dalam Kitabul Iman, beliau sebut an Bundar, an Bundar. Jadi beliau sebut Bundar, ini nama ni penting bagi siapa yang belajar Sahih Bukhari. Muhammad bin Bashar, nama penuh beliau Muhammad bin Bashar bin Uthman Al-Abdi Al-Basri, orang Basrah, dan beliau dikenali dengan nama Bundar. Kalau lepas ni, kalau disebutkan Bundar, kita tahu beliau adalah Imam Muhammad bin Bashar, guru pada Al-Imam Bukhari rahimahullah, seorang thiqah. Jadi Bundar, nama beliau Bundar. Jadi kadang-kadang Imam Bukhari rahimahullah namakannya dengan nama penuh Muhammad bin Bashar, kadang-kadang beliau sebut nama gelarannya itu Bundar, orang yang sama. Muhammad bin Bashar. Jadi Muhammad bin Bashar guru pada Imam Bukhari. Haddathana Gundar. Iaitu diceritakan oleh Gundar, atau telah menceritakan kepada kami Gundar. Guru pada guru Imam Bukhari bernama Gundar. Ini juga nama yang terkenal. Kita akan selalu jumpa siapa sahaja yang belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim, selalu jumpa nama-nama ini. Gundar, atau dikenali dengan Muhammad bin Ja'far Al-Basri, Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri, yang dikenali dengan nama Gundar, juga thiqah. Dan beliau terkenal sebagai contoh kalau siapa belajar tentang riwayat, seorang yang thiqah, terutamanya bila diketahui bahawa beliau seorang yang sangat teliti dalam mencatatkan hadis, dan thiqah secara kitab selain daripada hafalan. Jadi beliau bukan sangat hafal, malah apa yang beliau catatkan, dan catatan beliau catatan yang rapi, kecuali pada setengah keadaan ada dipanggil ada fihi ghaflah. Kadang-kadang beliau ada beberapa ketikanya beliau ada kesilapan, tapi diketahui, dan kesilapan tidak wujud dalam riwayat Sahih Bukhari. Riwayat Sahih Bukhari semua diketahui bahawa riwayat yang diambil daripada Syekh Gundar atau Muhammad bin Ja'far Al-Hudhari, semuanya riwayat yang diketahui kesahihannya. Haddathana Syu'bah, iaitu menceritakan kepada kami Syu'bah. Syu'bah imam. Siapa sahaja belajar hadis tak kenal Syu'bah, dia bukan pelajar hadis. Artinya dia bukan dalam bidangnya. Al-Imam Syu'bah bin Hajjaj Abu Bistam Al-Wasiti thumma Al-Basri. Beliau seorang daripada Wasit, berasal dari Wasit, kemudian berpindah dan terkenal di negeri Basrah. Dan kata beliau adalah seorang thiqatun hafiz mutqin, atau gelaran yang lain sebagai imam. Gelaran mana mencapai tahap yang paling tinggi, so perawi yang antara perawi yang paling thiqah. An Abil Hasin. Abil Hasin, beliau nama beliau
Uthman bin Asim, daripada kalangan Kufah, ahli Kufah. Wal Ash'ath ibn Sulaim, Ash'ath ibn Sulaim ini juga ahli Kufah. Saya tak pasti nama Ash'ath bin Abi Sya'sa. Beliau Al-Ash'ath ibn Sulaim Abi Sya'sa. Namanya Sulaim. Jadi nama beliau Ash'ath bin Abi Sya'sa yang bernama Sulaim. Kufi, juga orang Kufah, thiqah, dari kalangan tabi'in. Wal Ash'ath ibn Sulaim sami'a al-Aswad ibn Hilal. Mereka berdua, iaitu Abil Husain dan Ash'ath, mendengar daripada Al-Aswad bin Hilal. Al-Aswad bin Hilal itu anak murid kepada Mu'adz bin Jabal, iaitu seorang tabi'in. Malah dikatakan beliau seorang mukhadram, artinya lahir pada zaman Nabi SAW, masuk Islam zaman Nabi, tapi tak sempat jumpa Nabi SAW. Jadi beliau sempat berguru dengan anak murid Nabi, iaitu sahabat Nabi, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Al-Aswad ibn Hilal, daripada Al-Aswad ibn Hilal, thiqatun jalil, mukhadram, Kufi. Jadi kita tengok pada sanad ni ada 6 orang. 3 daripada Kufah, 3 daripada Kufah dan 3 daripada Basrah. Dan Imam Bukhari rahimahullah mengambil sanad daripada ahli Basrah. Qala, daripada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi SAW, orang yang paling alim tentang halal dan haram, seperti mana Nabi SAW kenalkan Mu'adz, seorang yang paling alim tentang urusan halal dan haram di kalangan sahabat Nabi SAW. Sayyidina Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Mu'adz bin Jabal Al-Ansari. Kita dah syarahkan sebelum ini, dah kenalkan. Jadi kalau sahabat yang kita dah perkenalkan, kita tidak bincangkan dengan detail tentang biodata beliau, kecuali sekiranya ada soalan daripada tuan-tuan dan puan atau ada keperluan tertentu. Mu'adz bin Jabal kita dah syarahkan, dah ta'rifkan beliau pada hadis yang lalu. Mu'adz bin Jabal. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'adz, wahai Mu'adz. Jadi Nabi panggil Mu'adz. Setengah beriwayat Nabi panggil Mu'adz bukan sekali, 3 kali Nabi panggil. Nabi panggil ya Mu'adz, kemudian Mu'adz jawab labbaik wa sa'daik, kemudian Nabi diam. Nabi ulang balik, Nabi kata ya Mu'adz. Kemudian Nabi diam. Mu'adz jawab labbaik wa sa'daik. Kali ketiga Nabi kata ya Mu'adz. Mu'adz jawab labbaik wa sa'daik. Lepas kali ketiga baru Nabi kata ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Wahai Mu'adz, tahu tak kamu apakah hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh hamba-Nya. Dan hadis ni hadis yang agung, hadis yang besar berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kata Mu'adz, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya Maha mengetahui, lebih mengetahui. Qala, Nabi berkata, ayya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah ke atas hamba-Nya ialah supaya, iaitu hendaklah mereka menyembahnya, itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, wa la yushriku bihi syai'a, dan mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, iaitu sama ada syirik kecil atau syirik besar. Kemudian Nabi berkata lagi, atadri ma haqquhum alaih. Tahu tak kamu apakah hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala, iaitu Allah pasti tunaikan. Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Beliau berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala alla yu'adzibahum, iaitu Allah tidak mengazab mereka, iaitu orang yang telah menunaikan hak ini. Hadis ini antara hadis yang utama. Namun dalam kitab Tauhid, Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau
telah meringkaskan lafaz-lafaz hadis sebagaimana lafaz hadis dengan tujuan untuk pendekkan, dengan tujuan untuk padankan atau sesuaikan dengan tajuk kitab Tauhid. Dalam hadis ini bukan pendek artinya buat ayat sendiri, tidak, tapi mengambil hanya menyebutkan sebahagian dari lafaz nabawi yang dirasakan sesuai dengan tajuk, iaitu di hadis yang panjang kemudian diringkaskan kepada tempat syawahid yang sesuai dengan tajuk. Dalam hadis ini, dalam riwayat yang lain disebut dengan lafaz yang lebih panjang, seperti mana di hadis yang selalu kita hafal dan selalu kita dengar lah, dengan lafaz yang lebih sempurna. Disebut qala kuntu urid fa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Bila Nabi pesan ni, ada riwayat yang sebut ketika itu Sayyidina Muaz kata, aku suatu ketika aku membonceng di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu Afir, yuqalu lahu Ufair. Dikatakan atau dikenali unta Nabi dengan nama unta Ufair. Qala, Nabi berkata, perawi berkata, faqala ya Muaz, Muaz berkata, Nabi berkata, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam, fa inna haqqallahi 'ala al-ibad ay ya'budu Allah wa la yushriku bihi shay'a wa haqqul ibadi 'ala Allah 'azza wa jalla alla yu'adziba man la yushriku bihi shay'a. Qala qultu ya Rasulullah afala ubashshirun nas? Qala la tubashshirhum fayattakilu. Dia ada sambungannya. Bila Nabi kata Allah tidak mengazab orang-orang yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun, kata Muaz, adakah boleh aku sampaikan berita ini kepada manusia, iaitu sampaikan kepada orang ramai, sebarkan? Nabi kata la tubashshirhum fayattakilu, jangan sebarkan hadis ini, iaitu pada keadaan pada ketika itu takut mereka, fayattakilu, mereka jadi bersandarkan pada hadis ini dan kurang beramal, tidak beramal. Ini hadis yang disebutkan dalam hadis yang ketiga. Kalau berdasarkan pada sanad atau hadis Muaz, hadis yang pertama dengan dua sanad, dan ini hadis yang kedua atau kita boleh katakan ketiga kalau ikut pada penomboran yang ada pada saya ni, cetakan Darussalam. Dan ini adalah hadis yang ketiga dalam kitab Tauhid. Jadi hadis ketiga menceritakan tentang hak Allah Subhanahu wa taala ke atas hamba-Nya. Dan ini apa kaitan hadis ini dengan kitab Tauhid? Di sini Al-Imam Bukhari rahimahullah ingin menerangkan kepada kita makna tauhid yang sebenar. Jadi dalam hadis yang pertama, Imam Bukhari nak cerita bahawa perkara pertama yang perlu manusia didakwahkan atau perlu seorang pendakwah menyeru manusia kepadanya adalah ajak mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun timbul persoalan, apakah tauhid? Apakah erti tauhid yang sebenar? Jadi erti tauhid ianya berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa haknya? Iaitu agar disembah dan tidak disyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Disembah, agar disembah, dan manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Jadi di sini Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bahawa makna tauhid, erti mentauhidkan Allah, artinya menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau juga ingin menerangkan tentang makna tauhid sebenar, kerana ada sebahagian daripada orang memahami tauhid itu dengan erti mentauhidkan Allah ialah mempercayai keesaan Allah dalam penciptaan. Namun beliau ingin alihkan atau ingin betulkan atau ingin tegaskan bahawa tauhid yang dituntut kepada manusia untuk ditunaikan, iaitu menjadi ghayah kepada pengutusan Nabi dan Rasul, adalah mengajak manusia menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Jadi di sini kalau kita bincangkan dalam konteks pembahagian tauhid kepada tiga tajuk atau tiga bab utama, rububiyah, uluhiyah dan asma' sifat, hadis ini menunjukkan bahawa
makna tauhid yang paling tinggi sekali, yang menjadi ghayah kepada atau tujuan kepada pengutusan Nabi Rasul adalah mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melarang mereka daripada mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini kaitan antara hadis ini dengan kitab tauhid dan juga dengan bab ma jaa fi du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tauhidillah tabaraka wa taala. Jadi untuk sebagai hanya peringatan, kita tiap-tiap hadis yang kita baca, kita akan cuba kaitkan dengan apa, bagaimana al-Imam Bukhari rahimahullah kenapa Imam Bukhari letakkan hadis ini dalam tajuk yang beliau berikan judulnya di dalam bab. Jadi kita kait fiqhul abwab. Jadi kita kait kenapa Imam Bukhari letakkan hadis ni dalam tajuk ini, iaitu dalam kitab tauhid dan dalam bab Nabi berdakwah, bab majaa fi du'a Nabi, bab bahawa dakwah Nabi yang pertama adalah mengajak manusia kepada mentauhidkan Allah Subhanahu taala. Kenapa beliau letakkan? Beliau nak fahamkan tentang makna tauhid yang sebenar, iaitu hendaklah dimaknakan dengan erti seseorang itu diajak dan dituntut untuk menunaikan hak Allah, sembah Allah, tidak sembah yang lain. Tidak cukup sekadar mengenal Allah dengan erti kata mengiktiraf bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mencipta. Kerana kalau kita tafsirkan bahawa tauhid itu adalah meyakini bahawa Allah yang menciptakan alam dan tidak ada yang menciptakan yang lain, itu etikad yang benar, namun belum mencapai maksud pengutusan Rasul. Sebab golongan Yahudi juga mengakui bahawa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang memberi rezeki. Begitu juga kafir Quraisy dan ramai orang-orang kafir. Walaupun ada di kalangan orang kafir yang kesesatan mereka lebih daripada itu, sehingga sebahagian daripada mereka menafikan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka yang menafikan rububiyah, itu golongan etis ini, jumlah mereka, kewujudan mereka seolah-olah tidak wujud. Kewujudan mereka seolah-olah tidak wujud, kerana hakikatnya mereka ini sangat sedikit. Dan yang sedikit itu, golongan yang sedikit itu, mereka hakikatnya dalam lubuk hati mereka sebenarnya akur tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Perkara utama yang menyebabkan mereka tidak akur tentang kewujudan Allah hanyalah kerana mereka berada dalam nikmat Allah yang begitu banyak. Tatkala Allah tarik nikmatnya, tatkala Allah Subhanahu wa taala datangkan angin di tengah laut, tatkala Allah Subhanahu wa taala biarkan mereka berada dalam kesakitan, atau mereka dalam pesawat, dalam kapal terbang, kemudian berlakunya gegaran pesawat yang kuat, sudah pasti mereka semua akan ingat dan kembali kepada Allah. Iaitu ketika mereka diuji, mereka akan kembali tahu bahawa diri mereka lemah, dan pasti ada fitrah mereka ikrar tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketua golongan etis adalah Fir'aun, dan Fir'aun sekalipun mengakui kewujudan Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala datangkan musibah kepadanya, iaitu ketika akhir hayatnya. Jadi hadis ini menerangkan tentang beberapa perkara. Pertama, dalam konteks dakwah, kita lihat cara Nabi SAW menyampaikan mesej. Nabi menggunakan beberapa kaedah atau wasilah dalam menyampaikan mesej. Nabi bila berdakwah kepada sahabat, Nabi menggunakan pelbagai cara untuk menyampaikan, atau kita kata wasilah ataupun uslub. Dan di sini Nabi menggunakan pertama sekali cara bertanya. Ini antara kaedah dipanggil sebagai uslubun nabawi, cara Nabi SAW. Bila kita sampaikan sesuatu yang penting, kita nak attract attention pendengar atau siapa, caranya adalah kita tanya. Bila tanya satu soalan itu, apa yang terkandung dalam soalan merupakan fokus perbincangan. Dan Nabi SAW bila tanya kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal, Nabi kata, atadri ma haqqullahi 'alal ibad. Tujuan Nabi supaya Sayyidina Mu'az
memberikan tumpuan dan fokus kepada apa yang ditanyakan kepadanya. Yang pertama, Nabi menggunakan uslub bertanya. Uslub yang kedua, dalam menyampaikan dakwah, Nabi SAW menggunakan uslub nida. Itu Nabi panggil ya. Ya itu artinya nida, menyeru, panggil. Biasanya kalimah ya itu, ya ini adalah nida kepada dari ba'id, orang yang kat jauh. Orang yang duduk jauh kita panggil, wahai fulan bin fulan datang ke sini. Namun kat sini Nabi SAW menggunakan uslub ya untuk panggil Muaz yang hanya berada di belakang Nabi SAW, yang memang duduk di atas satu kenderaan, iaitu di atas unta Nabi SAW, satu kenderaan. Cuma kata Muaz dalam riwayat hanya dipisahkan oleh tempat duduk, iaitu muakhir, iaitu tempat kayu yang Nabi duduk. Itu yang memisahkan antara Sayyidina Muaz dan Rasulullah. Dia duduk di atas ekor unta, unta Nabi, unta Ufair. Jadi Nabi SAW menggunakan kaedah. Kadang-kadang orang yang dekat dengan kita, cara kita panggil, kita boleh panggil ya Muhammad, ya Ali, kita wahai fulan dan fulan, kita panggil walaupun dia dekat. Boleh menggunakan kaedah tersebut, dan kaedah ini juga dengan tujuan untuk supaya pendengar memberikan perhatian. Dan ketiga, Nabi gunakan uslub menurut setengah daripada riwayat disebutkan dengan yang diterangkan lebih detail. Setelah Nabi panggil Muaz, buat kali pertama Nabi diam. Muaz jawab, Allah wa rasuluhu alam, labbaik wa sa'daik. Bila Nabi panggil ya Muaz, Muaz jawab labbaik wa sa'daik. Labbaik wa sa'daik ialah lafaz yang digunakan untuk menjawab soalan orang yang paling kita hormat, dan kita bersedia untuk melaksanakan atau memenuhi apa yang diminta sebelum kita mengetahui apa yang diminta. Sebab tu kalau kita pergi ke Kaabah, kita pergi buat haji atau umrah, kita baca labbaik Allahumma labbaik, iaitu labbaik, aku sahut seruanmu ya Allah, dan aku bersedia untuk buat apa sahaja yang engkau perintahkan ya Allah. Aku sedia untuk buat segala perintahmu sama ada yang aku tahu dan sesuatu yang aku tahu, dan juga perintah-perintah yang aku belum tahu. Ataupun aku sedia menerima segala qada qadarmu dengan kita berpakaian ihram. Jadi Sayyidina Muaz bin Jabal menggunakan uslub yang penuh adab, iaitu menjawab panggilan Nabi dengan lafaz labbaika wa sa'daik dalam setengah riwayat. Jadi uslub yang ketiga Nabi gunakan adalah selepas panggil, Nabi tidak terus kepada mesej, diam. Dan ini juga antara satu skill dalam menyampaikan khutbah. Sebab tu dalam bidang berdakwah, antara uslub yang dikatakan uslub sukun, tahu kat mana nak diam. Penceramah kadang-kadang bila nampak orang tak fokus, penceramah tiba-tiba diam kejap. Jadi orang bila nampak penceramah bercakap, dia pun bercakap. Bila orang ni contohnya, bila penceramah diam, tiba-tiba pendengar masa tu baru bagi fokus. Kenapa dia diam? Baru diteruskan ceramahnya. Dan ini uslub ini digunakan dalam di sini. Nabi SAW nak tarik perhatian Muaz, dan Muaz memang memerhatikan, namun untuk tunjukkan bahawa perkara ini perkara yang sangat penting. Ini tiga uslub yang Nabi gunakan. Pertama, Nabi gunakan uslub soal. Nabi uslub istifham. Nabi bertanya. Yang kedua, Nabi SAW menggunakan uslub an-nida, iaitu Nabi menyeru dan memanggil, panggil dan sebut nama. Dan ini perkara yang sangat penting untuk tarik perhatian seorang. Sebut nama orang yang ingin kita fokuskan perbincangan padanya. Menyebut nama dan mengenali siapakah kita, audiens kita, itu satu perkara yang sangat penting dalam penyampaian. Dan yang ketiga, Nabi menggunakan cara iaitu as-sukut. Nabi diam antara selepas Nabi panggil seseorang, diam dengan tujuan untuk menarik perhatian. Bila dapati bahawa seorang itu dah bagi perhatian, baru Nabi ulang balik. Nabi kata ya Muaz, dan Nabi ulang, malah pada hadis ini Nabi ulang sebanyak 3 kali. Dan penggunaan uslub ini perlu sesuai, iaitu bila ada waktu sesuai. Bila sebut uslub, kadang-kadang sesuai, kadang-kadang tidak sesuai. Nabi SAW mengetahui waktu yang paling tepat untuk menggunakan uslub tersebut untuk menyampaikan mesej. Sayyidina Muaz sedia mendengar perkataan Nabi SAW, maka uslub ini sesuai digunakan pakai. Tapi kalau uslub keadaan waktu urgent dan sebagainya tidak sesuai untuk kita diam, tidak sesuai untuk kita menggunakan kaedah sebahagian pada kaedah-kaedah, walaupun ianya sabit oleh Nabi SAW. Kerana bila bincang tentang uslub, ianya perlu diketahui bahawa perlu disesuaikan dengan keadaan dan masa. Dan Nabi SAW di sini menggunakan ketiga uslubnya pada keadaan yang paling sesuai ketika berdakwah ingin menyampaikan
mesej kepada Muaz bin Jabal. Nabi berkata, ya Muaz, wahai Muaz. Muaz bin Jabal, sahabat Nabi yang sahabat Ansar, malah dikatakan antara sahabat yang paling alim dengan halal dan haram. Jadi soalan yang Nabi tanyakan kepada Muaz, sebenarnya bila kata apakah hak Allah ke atas hamba-Nya, sudah pasti jawapan ada pada Muaz. Sama ada bertepatan dengan apa yang Nabi ingin sampaikan sekarang ataupun tidak. Hak Allah itu begitu banyak. Hak Allah terhadap hamba-Nya begitu banyak. Dan kalau ikutkan pada keadaan begini, Sayyidina Muaz boleh jawab. Namun adab sahabat Nabi SAW, mereka tidak akan berbicara selagi mereka tidak yakin bahawa Nabi SAW minta mereka bersuara. Jadi kadang-kadang Nabi panggil, Nabi tanya dengan tujuan untuk menyampaikan mesej. Sebab itulah jawapan yang kita temukan dalam mana-mana sahabat Nabi, dalam mana-mana hadis, apabila Nabi SAW bertanya kepada sahabat, jawapan pertama yang mereka jawab ialah Allah wa rasuluhu a'lam. Dan ini juga uslub. Kadang-kadang kita bercakap dengan mak ayah kita, dengan orang yang lebih tua daripada kita, dengan guru atau dengan seorang sesama asatizah, sesama guru-guru yang atau abang yang tu sebagainya. Kadang-kadang mereka bertanya bukan tujuan untuk kita jawab, tapi tujuannya untuk mereka ingin sampaikan mesej tertentu. Jadi bagi seorang murid, bagi seorang junior yang menghormati senior dalam bab tertentu, bab keilmuan dan sebagainya, ataupun ketika dalam majlis ilmu, seseorang itu hanya menjawab apabila diketahui soalan itu tujuannya untuk meminta jawapan. Sebahagian pada soalan hanyalah untuk menarik perhatian. Sayyidina Muaz bin Jabal, ketika dengar Nabi kata, ya Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad, tahu tak kamu apakah hak Allah ke atas hamba? Sayyidina Muaz tidak jawab secara langsung. Beliau berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dan tengok pada jawapan Nabi. Bila Nabi dengar Sayyidina Muaz dah bersedia, Nabi kata qal, Nabi kata Nabi bersabda, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, iaitu agar ianya disembah dan tidak ada, mereka tidak mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu, dengan sesuatu pun tidak mensyirikkan dengan sesuatu pun. Jadi Nabi di sini memang Nabi tanya pada Muaz dengan tujuan untuk Nabi sampaikan. Setengah keadaan dalam setengah hadis, Nabi SAW tanya kepada sahabat dengan tujuan memang nak minta pendapat dan pandangan sahabat. Artinya nak minta jawapan dari sahabat. Nabi lebih tahu, tapi Nabi nak pandangan sahabat. Seperti Nabi panggil kepada Ka'ab, Ubay bin Ka'ab dalam hadis berkaitan ayat kursi. Nabi tanya kepada Ubay bin Ka'ab. Nabi kata, apakah atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam? Tahu tak kamu apakah ya Abul Munzir, atadri ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam? Wahai Abu Munzir, tahu ke tidak apakah ayat yang paling agung dalam kitabullah? Ketika itu Ka'ab, Ubay bin Ka'ab jawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ya, bila Nabi dengar Ubay jawab dengan jawapan demikian, Nabi ulang balik. Nabi kata, ya Abul Munzir, ayu ayatin fi kitabillahi ma'aka azam. Bila Nabi ulang balik, artinya barulah Ubay bin Ka'ab tahu bahawa soalan yang Nabi ulang balik soalan tadi, artinya memang Nabi minta pandangan atau minta jawapan daripada Ubay. Nabi, betul, Ubay kata, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan ini juga digunakan dalam hadis ni, antara hadis yang menjadi asas dalam bab mengenali uslub-uslub dan wasilah yang digunakan oleh Nabi SAW dalam menyampaikan ilmu, dalam sampaikan ilmu. Sebab tu selain daripada mesej yang utama yang ingin kita belajar daripada sunnah, cara Nabi SAW juga kita perlu tahu. Sama dalam dakwah, lebih lagi dalam perkara ibadah. Apa Nabi kata? Hak Allah ke atas hambanya, iaitu hambanya wajib lakukan. Apa arti hak Allah? Artinya di hari akhirat nanti Allah akan tanya tentang perkara ini, dan Allah tidak akan bertolak ansur dalam perkara hak dan hak Allah ini. Kalau ada orang yang memang langsung tidak sembah Allah Subhanahu Wa Taala dan mensyirikkan Allah, sudah pasti Allah tidak akan bertolak ansur dengan mereka.
Suatu orang kafir, orang kafir yang tidak menyembah Allah dan mensyirikkan Allah, sama ada yang mensyirikkan Allah ataupun tidak menyembah Allah langsung seperti golongan etis, ataupun sembah Allah bersama dengan yang lain, sembah Allah bersama yang lain, itu golongan musyrik. Mereka tidak menunaikan hak Allah dan mereka tidak layak untuk mendapat layanan atau tidak mendapat balasan baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu hak Allah, apa hak Allah? Ialah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan mereka di dunia, dan Allah akan tuntut dan Allah akan lihat, Allah akan tanya dan persoalkan mereka di hari akhirat nanti. Ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hendaklah mereka beribadah kepadanya, menyembahnya. Apa erti ibadah? Ibadah artinya menyembah Allah. Apa erti sembah? Iaitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya makna ibadah dalam bahasa adalah al-zull wal khudu', iaitu merendah diri, menghina. Kalau kita bahasa kita menghambakan, jadikan diri kita sebagai hamba. Apa erti jadikan diri sebagai hamba? Dari segi bahasa, hamba ni dia tidak persoalkan tuan dia. Apa sahaja yang tuan dia perintahkan, apa sahaja yang tuan dia suruh buat, dia akan buat, dan dia tak tanya walaupun perintah itu menyusahkan dirinya. Dan dia tahu bahawa dirinya hamba. So, seorang hamba tidak ada hak untuk berdebat, untuk tidak ada hak untuk membantah tuannya. Ini dari segi bahasa. Mana dari segi bahasa al-ibadah asalnya adalah al-dhull wal khudu', seperti mana disebutkan oleh ramai ulama bahasa. Begitu dan dari segi syarak, apakah makna ibadah? Dari segi syarak artinya, kalau kita temukan dalam lafaz-lafaz syarak, dalam bab secara syarak, ibadah ditatbikkan kepada dua perkara. Satu, ibadah umum, yang kedua ibadah khusus. Dan keduanya, ibadah umum dan ibadah khusus, dan dua perkara ini terkandung dengan satu ta'rif yang disebutkan oleh Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bila berkata al-ibadah ismun jami'un yatadammanu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wa zahirah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, erti ibadah adalah satu kalimah yang digunakan pakai untuk merujuk kepada seluruh perkara, yang seluruh sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha kepadanya. Sama ada ianya berbentuk perkataan, itu perkataan yang Allah suka dan Allah redha, ataupun berkaitan dengan amalan, perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala suka dan redha dengannya, ataupun sama ada perkataan dan perbuatan tadi suatu perkara yang batin ataupun zahir. Batin artinya kata-kata dalam hati dan perbuatan hati. Perbuatan hati seperti khauf, takut pada Allah, mengharap pada Allah, khusyuk pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa sahaja, makna lebih kurang dalam 70 perbuatan hati yang disebutkan oleh ulama-ulama berkaitan dengan a'malul qulub. Perbuatan hati kita serahkan pada Allah, mengharap pada Allah, rajak pada Allah, khauf pada Allah, merasakan muraqabah pada Allah. Ini semua dengan perbuatan hati, perbuatan batin. Ataupun perbuatan zahir, salat kita, zakat kita, puasa kita, ataupun tolong kita berkorban di jalan Allah Subhanahu, jihad dan sebagainya. Ini dinamakan sebagai perbuatan zahir. Juga perkataan hati dan perkataan zahir. Perkataan hati adalah kata-kata yang kita percakapan kita dalam hati, juga percakapan kita secara zahir. Segala sesuatu yang Allah sayang, Allah suka, namanya ibadah. Sama ada dalam urusan-urusan yang ibadah khusus atau ibadah umum. Apa yang Allah suka namanya ibadah. Apa beza antara ibadah khusus dan ibadah umum? Ini sekarang makna ibadah tahu dah. Jadi kalau kata ibadah adalah perkara yang umum, segala yang Allah suka dan Allah sayang. Segala sesuatu yang Allah suka dan Allah sayang, ia nama ibadah. Segala sesuatu yang Allah benci dan Allah tak suka, dia adalah maksiat. Ini pertama. Yang kedua, ibadah itu ada dua bahagian. Satu, ibadah umum. Yang kedua, ibadah khusus. Apa erti ibadah umum? Ibadah umum ialah segala perkara, urusan-urusan dunia atau urusan-urusan harian yang dilakukan kerana Allah. Kita makan, kita minum, dan artinya kita makan minum sesuatu yang halal. Kita tak cari makan dengan cara yang haram. Kita cari makan dengan cara yang halal.
kita bawa kenderaan dengan kenderaan yang halal. Di samping halal, kita mengharapkan dengan perbuatan dunia kita tadi, dengan kita adanya harapan untuk kita, ianya sebagai jambatan untuk kita capai tujuan akhirat. Jadi ini ibadah umum. Ibadah umum artinya pada asalnya ia ialah perbuatan-perbuatan umum, perbuatan-perbuatan yang tidak dikhususkan untuk apa yang Nabi ajarkan. Ianya segala amalan-amalan harian kita yang kita lakukan menurut hukum Allah dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ianya berfungsi dengan ianya dinamakan ibadah kerana niat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala atau ingin melakukan kebaikan. Manakala ibadah khusus adalah sesuatu ibadah ritual yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu kalau memang Nabi berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan solat, berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan zakat, berkaitan dengan haji, iaitu sesuatu ibadah khusus. Jadi ibadah khusus ini perlukan kepada dalil. Ibadah umum tidak perlu pada dalil. Ianya urusan dunia, urusan biasa. Namun kalau dilakukan kerana Allah, dapat pahala. Atau dilakukan mengikut hukum Allah, iaitu halal, kita cari dengan cara yang halal dan menjauhi perkara yang haram, yang dapat pahala. Okay. Jadi apakah urusan ibadah yang perlukan kepada dalil? Ialah urusan ibadah khusus. Urusan ibadah khusus. Dan tiap-tiap ibadah ada perbincangannya yang tersendiri. Okey. Balik kepada hak Allah. Hak Allah dalam urusan-urusan segala perkara yang kita lakukan, terutamanya dalam beribadah, kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu beribadah kepada Allah? Kita melakukan suatu perbuatan, segala ibadah, segala kebaikan kita lakukan ingin mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapat perhatian Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah selain Allah atau menginginkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa erti mentauhidkan Allah? Kita sembah Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ibadah mesti disertai dengan al-dhul wal khudu' atau al-mahabbah dan khudu'. Atas Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan bahawa tiap-tiap amal ibadah itu mesti melengkapi 3 rukun dalam hati. Ibadah yang kita lakukan mesti ada tiga rukun. Rukun pertama yang disebutkan adalah mahabbah, cinta. Bila kita beribadah pada Allah, kita lakukan dalam keadaan kita cinta untuk perbuatan tersebut. Kadang-kadang kita penat solat, tapi bukan kita benci solat. Kita penat tu ada, tapi kita sayang pada amal ibadah tersebut. Mahabbah. Yang kedua, khauf, takut. Takut apa? Takut ibadah kita tak sempurna. Kita jangan anggap kita bila sembah Allah, semua amal ibadah Allah terima. Ada orang yang ditolak amal ibadahnya kerana tidak sempurna. Kerana amal ibadah itu bukan amal ibadah yang selayaknya dituju kepada Allah. Jadi ada orang buat amal ibadat yang ibadat tak diterima. Mungkin disebabkan oleh tidak ikhlas, mungkin disebabkan tidak kurang sempurna cara melaksanakan ibadah, acuh tidak acuh dan sebagainya. Jadi mesti ada khauf. Dan ketika beribadah mesti ada raja, itu mengharap. Mesti ada harapan. Walaupun kita takut amal ibadah kita tak sempurna, tapi kita jangan putus harapan. Mesti ada harapan. Semoga Allah ampunkan, semoga Allah terima, semoga Allah Subhanahu wa taala redha, semoga ianya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, adanya raja. Jadi amal ibadah perlu memenuhi kriteria ini. Kriteria mahabbah, raja dan khauf. Ini amal dalam hati, amal qulub. Dalam tiap-tiap ibadah mesti ada tiga perkara ini, mahabbah, raja dan khauf. Bila satu amal ibadah, bila berlaku ibadah, bila kita buat apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang, kita redha dengan ketetapan Allah dan kita beriman dengan apa yang Allah beritahu, ini namanya ibadah. Di samping tiap perbuatan ibadah tadi disertai dengan 3 rukun tadi dalam hati, mahabbah, raja dan khauf. Dan inilah dia yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah sebelum kita beribadah pada Allah pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah Subhanahu wa taala berikan muqaddimah. Allah kata alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb seluruh alam. Di sini terkandung bila perkataan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, akal kita fikir makna segala puji bagi Allah Rabb kepada seluruh alam. Hati kita merasakan perasaan mahabbah, cinta.
Sebab kita tahu bahawa Allah lah yang berikan kita segala-galanya, termasuk kesempatan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Mulut kita bergerak, akal kita bergerak, dan perasaan kita juga ikut sekali, iaitu kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu apa yang kita buat sekarang adalah perintah Allah. Kita cinta dengan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Bila sebut saja Ar-Rahmanir Rahim, kita mulut kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, kita faham makna Allah tu bersifat rahmat dengan rahmat yang luas dan rahmat yang khusus, rahmat yang special, atau rahmat yang luas, rahmat yang luas di sisi Allah, dan rahmat yang disampaikan kepada makhluk dengan makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Pada masa yang sama, jiwa hati kita terasa keluar terlahirnya perasaan harap, mengharapkan Allah Maha Rahmat, insya-Allah Allah terima amal ibadah kita. Allah Maha Rahmat, insya-Allah Allah berikan redha, Allah redha kita hari akhirat dengan ibadah yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai Maliki Yaumiddin, Allah raja di hari pembalasan. Mulut kita sebut Maliki Yaumiddin, akal kita faham makna Allah raja dan penguasa di hari yang memiliki, yang menguasa hari pembalasan. Allah Maha membalas. Hati kita rasa gerun, takut apa yang kita buat, kesalahan yang kita lakukan, walaupun Allah Maha Rahman tadi kita tahu, tapi ada perasaan takut Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan kita, takut Allah tak terima amal kurang tadi, maka kita bersungguh-sungguh untuk beramal ibadat ataupun untuk membetulkan cara kita beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan tiga perasaan tadi, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya pada Kau kami sembah. Ketika ini, dengan tiga perasaan ini, ialah kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita hanya pada Kau. Bermula kita kata iyyaka na'bud, hanya pada Kau kami sembah. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud berkaitan dengan hak Allah, wa iyyaka nasta'in beribadah pada Allah, iaitu menuntut atau meminta pertolongan, iaitu hak makhluk. Inilah yang kita bincangkan dalam hadis ini, iaitu hak Allah dan hak makhluk. Hak Allah ada dua, mana ataupun dia sekali, satu, iaitu beribadah hanya kepada Allah, menyembah Allah, tidak menyembah yang lain, tidak menyembah batu, tidak menyembah malaikat, tidak menyembah mana-mana wali, tidak menyembah mana-mana orang soleh. Apa arti sembah? Segala perkara yang melibatkan segala amalan yang disahkan sebagai ibadah yang hanya ditujukan pada Allah, kalau dilakukan kepada selain Allah, ianya adalah syirik. Sebab tu Nabi tegaskan dengan syarat yang kedua, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka sembah Allah dan tidak sekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi jangan sampai ketika kita beribadah adanya sekutu bagi Allah. Bila ada sekutu bagi Allah, ibadah tadi tidak dinamakan sebagai ibadah. Orang yang menyembah Allah dan pada masa yang sama mengambil sekutu bagi Allah, iaitu menyembah selain Allah, kadar sekecil mana sekalipun, ibadah tadi berubah jadi syirik. Sebab tu orang Quraisy, kafir Quraisy, mereka ada Baitullah, mereka ada ibadah haji, mereka kenal ibadah haji. Anak mereka nama Abdullah, sebahagian anak mereka nama Abdullah. Abdul Muttalib tahu ketika Abrahah datang serang, Abdul Muttalib kata, aku ada tuan pada unta, dan Baitullah ada tuannya. Jadi mereka kenal Allah. Mereka juga ada berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan sembelihan. Ada sembelihan, ada, dan juga berkaitan dengan sebahagian hasil tumbuhan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ibadah mereka itu disertai dengan ibadah kepada yang lain. Walaupun alasan mereka adalah tawassul. Mereka tak kata mereka menyembah, mereka tak kata mereka menyembah patung-patung. Kalau kita berdebat dengan mereka, kenapa mau nampak mereka duduk depan patung, mereka sembah Allah, mereka sembah patung. Tapi bila kita bercakap dengan mereka, kenapa kamu sembah patung? Mereka jawab, ma na'buduhum, kami tak sembah patung, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali dengan tujuan patung-patung ini mendekatkan diri kami kepada Allah. Ini alasan mereka. Sebab apa mereka kata, kami ni orang yang berdosa, kami banyak dosa, nak minta dengan Allah direct, takut Allah tak pandang pada kami dan kami tak layak. Jadi kami mesti cari perantara yang sudah pasti mereka dekat dengan Allah. Kami melalui mereka yang minta dengan Allah, mereka tolong kami minta Allah. Maka inilah yang cara fikir, beginilah cara fikir yang ada pada masyarakat jahiliah, sehingga mereka tidak langsung beribadah kepada Allah, mereka
menyembah patung dengan alasan supaya patung-patung yang merupakan asal kepada asal daripada patung-patung orang soleh tadi, bila mereka sembah pada patung, mereka mengharapkan, hati mereka sebenarnya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah asas kepada perkara berlakunya syirik, atau ini adalah asas cara orang musyrikin beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka asalnya beribadah pada Allah, namun apabila disertai dengan syirik, mereka dinamakan sebagai golongan musyrikin dan mereka tidak tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu disebutkan dulu, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Sembah Allah dan tidak syirikkan Allah dengan segala sesuatu, dengan sesuatu pun. Sembah Allah untuk menafikan, syarat ini syarat nafi dan itsbat. Bila sebut sembah Allah, menolak pada golongan yang tidak mensyirikkan Allah tapi tak sembah Allah, iaitu golongan etis. Golongan etis, mereka tidak syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tak beribadah, tak sembah siapa-siapa pun. Mereka juga tetap kafir. Mereka tidak menggunakan hak Allah. Mereka tidak tunaikan hak Allah kerana mereka tidak menyembah Allah. Golongan musyrikin sembah Allah, tunaikan. Kalau secara zahir nampak mereka buat perkara yang beribadah pada Allah, namun ibadah mereka tidak diterima kerana disertai dengan syirik. Kedua-dua pihak, orang yang mereka ni sama ada golongan etis atau golongan musyrikin, kedua-dua mereka dikategorikan sebagai golongan kufar, orang kafir yang tidak dikatakan tidak menggunakan hak Allah. Jadi bila mereka kafir, Allah SWT tidak akan melayan mereka, tak akan ampunkan mereka di hari akhirat kerana kekufuran yang ada pada mereka. Sama ada kufur dalam bab enggan beribadah, ataupun kufur dalam bab tidak mengikhlaskan ibadah, iaitu hak menyembah Allah dan juga menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ni hak Allah. Jadi dalam hadis ini disebutkan ada dua rukun ibadah. Makna ibadah atau makna tauhid iaitu mesti merangkumi dua rukun, iaitu nafi dan isbat, atau isbat dan nafi. Ayya'buduhu di sini isbat, hendaklah menyembah Allah. Isbat iaitu orang Islam mesti sembah Allah. Wa la yusyriku bihi syai'a, asli nafi, nafikan selain Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Okey, ini makna ibadah, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dan inilah dia tujuan nabi-nabi dan rasul-rasul didatangkan ke atas muka bumi. Nabi Nuh AS bila datang sahaja, awal walaqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bila diutuskan Nuh kepada kaum dia terus berkata, wahai kaumku, sembahlah pada Allah. Dan ini mesej pertama, sembahlah pada Allah. Ajak manusia sembah pada Allah, bukan ajak manusia bawa fikir balik. Allah ni wujud ke tak wujud. Memang perkara ni penting, tapi Islam dalam ayat Quran dan cara Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahawa bab Allah wujud tak wujud memang telah wujud dalam hati semua orang. Jadi yang tinggal ialah ajak mereka tinggalkan syirik dan sembah Allah Subhanahu wa taala. Buang segala nafi segala Tuhan selain Allah, sembah Allah. Ini yang menjadi tujuan makna tauhid sebenar. Bukan dengan cara yang diperkenalkan oleh golongan Ahlul Kalam. Mereka kata bab kenal Allah, bila nak kewajipan pertama adalah dengan mengetahui bahawa Allah yang menciptakan alam. Allah menciptakan alam. Cara macam mana? Caranya ialah dengan menggunakan kaedah yang mereka tetapkan, iaitu mengetahui bahawa kewujudan di alam ini, yang kewujudan paling kecil adalah berbentuk jauhar dan sebagainya, bentuk atom dan sebagainya. Ini cara-cara yang tidak sepatutnya dibicarakan. Terutamanya Ahlul Kalam, mereka ketika ingin mengisbatkan sesuatu sifat, mereka isbatkan dengan cara menyebutkan sifat lawannya. Ini cara tidak selayaknya disebutkan kepada Allah. Jadi kalau mereka cerita tentang wujud, mereka bayangkan kalau Allah tak wujud, kalau begini. Kalau cerita tentang kudrah, kalau Allah tu lemah, bagaimana? Kalau cerita tentang Allah, kalau Allah buta, bagaimana? Wal'azubillah. Disebutkan perkara-perkara mustahil untuk mengisbatkan perkara yang mereka ingin isbatkan. Cara Al-Quran tidak begitu. Cara Al-Quran adalah Al-Quran bab nafi dinafikan hanya secara umum, namun isbat itu, mengisbatkan itu lebih banyak dibicarakan. Sebab tu dalam bab ini bila sebut Nabi sebut ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, Nabi menyebutkan dua rukun kalimah syahadah, iaitu nafi dan
isbat. Mana ya ya'buduhu isbat wala yusyriku bihi syai'a adalah nafi. Jadi ini adalah rukun untuk kalimah la ilaha illallah. Imam Bukhari rahimahullah bawakan hadis ini untuk memahamkan kita makna tauhid yang sebenar, iaitu menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ini adalah dinamakan sebagai haqqullah. Kemudian kata Nabi bertanya lagi kepada Muaz, atadri ma haqquhum alaih? Tahu ke tidak kamu apakah hak mereka ke atas Allah? Artinya bagaimana, apakah hak hamba ke atas Allah Subhanahu wa taala? Hak hamba artinya satu perkara yang mesti Allah lakukan. Yang mesti Allah lakukan kalau hamba itu memenuhi syaratnya. Jadi dalam masalah ini, soalan yang kita kemukakan, mungkin tuan-tuan boleh beri komen. Okey, ada soalan. Sebenarnya ada soalan, saya akan baca nanti insya-Allah. Okey. Adakah Allah Subhanahu wa taala, kita boleh kata makhluk ada hak dengan Allah Subhanahu wa taala? Hak artinya apa? Mesti Allah tunaikan. Adakah ada sesuatu yang kita boleh kata Allah mesti tunaikan? Adakah perkataan ini betul atau tidak? Atau kita katakan adakah ada hak makhluk ke atas Allah? Hak Allah ke atas makhluk untuk beribadah, jelas. Tapi adakah ada hak makhluk ke atas Allah? Tuan-tuan kalau boleh komen, dapat komen pandangan tuan-tuan, wujud atau tidak hak makhluk ke atas Allah Subhanahu wa taala. Dengan komen, dengan cara faham yang betul, kita akan syarahkan dengan cara yang betul. Kalau kat sini penting sebab ada orang yang ada 3 mazhab kat sini. Saya akan terangkan. Tapi saya nak pandangan tuan-tuan dan puan-puan, adakah ada hak Allah ke atas makhluk? Adakah ada hak makhluk ke atas Allah? Iaitu Allah Allah SWT mesti melakukan perkara tersebut. Okey, kata saudara Wan Ashraf, tidak. Tak ada. Jadi tidak ada, Allah SWT tidak wajib buat apa-apa kepada makhluknya. Okey. Jawapan yang betul tapi setengah betul. Setengah betul. Betul, ianya betul pada asasnya, tapi setengah betul kat mana? Okey. Jadi maksud sebab tidak ada sesuatu yang Allah wajib lakukan. Mesti ada kecuali. Sebab tu di sini ada tiga pandangan. Ada dalam masalah ni, adakah ada hak makhluk? Okey, saudara Irfan jawab ada. Okey, ada 2. Okey. Di dalam masalah ni, alhamdulillah, mana ada 2 pandangan, dan perkara ni memang perkara yang sering dibincangkan, walaupun tidak kadang-kadang kita fikirkan. Kadang-kadang kita terfikir ada hak atau tak ada hak. Kita pun teragak-agak nak jawab. Memang itu yang berlaku dalam perbincangan ulama-ulama akidah. Bila berkebincangan dalam masalah ini, ada tiga kumpulan. 3 kumpulan. Kumpulan pertama, mereka kata hak Allah, ada hak makhluk di sisi Allah SWT, iaitu Allah wajib melaksanakan hak. Jadi mereka mewajibkan Allah dengan hak. Allah mesti begini, Allah mesti begitu, dan ini dinisbahkan kepada satu kelompok. Sama ada kelompok yang mengatakan begini, bahawa Allah ada hak. Ni kelompok-kelompok yang kebanyakannya dinisbahkan kepada golongan sufi yang selalu doa kepada Allah dengan hak Rasulullah di sisimu, dengan hak fulan dan fulan di sisimu ya Allah. Seolah-olah Allah, mereka bila sebut berdoa haqi fulan bin fulan, dengan hak fulan bin fulan di sisimu ya Allah. Jadi mereka kata fulan itu fulan itu ada hak yang Allah wajibkan terhadapnya. Jadi mereka berdoa, mereka sering bertawasul dengan hak-hak ini. Ini satu kumpulan yang telah tersasar dalam bab ini. Itu mewajibkan hak ke atas Allah Subhanahu Wa Taala dengan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Ini golongan yang pertama. Sebab tu mereka kata makhluk ada hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini haknya apa? Mereka kiaskan dengan pelbagai perkara yang tidak ada dalilnya. Namun mereka kata Allah wajib. Kalaulah Allah SWT hak wali fulan ke atas Allah. Bila mereka berdoa sekalipun, kalau kita solat hajat, kalian amalkan doa begini, wajib Allah makbulkan kamu. Mesti Allah, takkan Allah tolak sebagainya. Dengan erti kata takkan, erti kata memang wajib Allah laksanakan tersebut. Jadi dalam doa mereka sekalipun, mereka sebut dengan hak Allah. Dengan hak Allah
Dengan hak si fulan ke atasmu ya Allah, makbulkan doaku. Dengan hak apa yang aku lakukan ini kepadaku atau makbulkan kepadaku. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, mereka katakan bahawa tiada hak Allah, tiada hak makhluk di sisi Allah secara mutlak. Kita apa sekalipun, tidak ada hak Allah. Allah tidak ada hak makhluk. Di sisi Allah, di sisi Allah, kita ni bila hak kita, apa yang kita buat, tidak ada sesuatu pun yang Allah wajib ke atas kita. Jadi kata mereka, dalam pandangan mereka, tidak mustahil Allah boleh masukkan seorang mukmin yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkannya ke dalam neraka. Jadi ini disebutkan oleh sebahagian golongan Asy'ariyah, malah minta maaf, ini juga pandangan golongan Jahmiyah yang mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala boleh sahaja, atau Allah SWT kalau siapa sahaja buat baik macam mana sekalipun, mereka ditauhidkan Allah atau tidak mensyirikkan Allah secara sekalipun, mereka kalau Allah nak azab, Allah boleh azab. Pada mereka bukan perkara mustahil. Tapi ini golongan yang kedua. Mereka terlalu mengagungkan Allah sehingga menafikan tidak ada hak makhluk. Dan pandangan yang sebenar adalah pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Makhluk tidak mempunyai hak untuk dituntut pada Allah, kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan dirinya ke atas perkara tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan dirinya dengan sesuatu. Allah wajibkan, Allah kata, hak makhluk ke atasku, apabila mereka sembah aku dan mereka tidak syirikkan aku tidak azab dia. Jadi Allah yang mewajibkan dirinya supaya tidak mengazab hamba-hamba yang beriman. Jadi kita tak ada hak, Allah tidak wajib buat apa sekalipun, kecuali dengan dalam bab-bab yang Allah sendiri yang mewajibkan dirinya, mewajibkan ke atas diri sesuatu. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala telah kataba ala nafsihi rahmah. Allah wajibkan ke atas dirinya ada sifat rahmah terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan dirinya tidak mengazab orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mensyirikkannya. Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan dirinya melakukan kezaliman. Sebab tu kita jumpa ayat Quran, dan secara umumnya Allah, kita tak ada hak sisi Allah. Kita ni hamba, tak ada semua. Namun oleh kerana ada ayat Quran dan hadis yang menerangkan bahawa ada setengah tempat Allah kata Allah wajibkan ke atas dirinya, Allah kata kataba ala nafsihi rahmah. Antara Nabi sebut dalam hadis ni, hak Allah ke atas hak hamba ke atas Allah. Nabi disebutkan bahawa hakul ibadah Allah azza wajal alla yu'adziba man la yusyrika bihi syai'a. Allah tak azab orang yang tak syirikkan Allah dengan sesuatu, iaitu menyembah Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Di kaul yang sebenar dalam bab ini, makhluk kita tidak ada hak sisi Allah kecuali apabila Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan ke atas dirinya. Jadi pandangan ada tiga. Satu yang kata Allah ada hak. Jadi mereka ni pergi kat kubur wali-wali, pergi kat berdoa dengan hak fulan dan fulan, dengan hak ini, dengan hak itu, minta kepada Allah. Mereka ni kata ada makhluk, ada hak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah doa-doa yang kita temukan dalam amalan-amalan mereka. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua pula kata mereka ni di kalangan kebanyakan ahli kalam kata Allah tak ada hak sesuatu sekalipun makhluk di sisi Allah SWT, walaupun dalam bab ayat-ayat ni sekalipun. Dan pandangan sebenar ialah berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Kita tidak ada hak di sisi Allah, tidak ada hak kita yang wajib Allah tunaikan, kecuali sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala wajibkan ke atas dirinya. Artinya apa? Mesti berdalil. Kalau kita kata suatu perkara itu hak hamba, mesti ada dalil bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang mewajibkan dirinya untuk melakukan hak tersebut. Tapi kalau orang kata pergi kepada
hak fulan-fulan, pergi kubur fulan, berdoa dengan hak Abdul Qadir Jailani sisi kamu ya Allah, makbulkan permintaan kami. Dengan hak Nabi-Mu kan, hak-hak ini yang disebutkan diwajibkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini suatu perkara yang tidak tepat dan tidak betul dalam beramal, dan suatu kesilapan dalam memahami makna hak Allah dan hak makhluk. Okey, kita buka saya rasa pukul 10.47 kita sampai sini dulu. Hadis ini kita satu hadis. Kemudian insya-Allah minggu depan kita sambung satu hadis lagi. Minggu depan insya-Allah saya akan cuba cepatkan sikit berkaitan dengan Allah. Insya-Allah berkaitan dengan hadis seterusnya. Insya-Allah saya akan cuba syarahkan dengan lebih cepat. Bukan cepatlah maksudnya, kerana memang tapi tak boleh juga. Saya rasa tak perlu kejar-kejar, kita syarahkan tenang, cuma saya cepatkan sedikit, tidak jauh, tidak lari jauh tajuk, insya-Allah. Okey. Kita buka pada soalan. Tuan-tuan boleh kemukakan soalan ataupun cadangan. Saya akan baca apa yang ada dalam komen, insya-Allah. Okey, ada soalan daripada saudara Wan Ashraf. Assalamualaikum Ustaz. Ada beza tak antara tawassul dengan keberkatan hidup si mati dengan tawassul kepada si mati? Okey, ada tak perbezaan antara tawassul dengan si mati dan tawassul dengan keberkatan hidup si mati? Artinya mungkin orang soleh tu dah meninggal, kita bukan tawassul dengan dirinya. Ada orang kata kita tawassul dengan kesalehan yang ada pada dia. Okey, bertawassul dengan amal soleh yang kita lakukan itu disyariatkan. Kalau kita sendiri yang buat, orang yang berdoa memang buat amal soleh, buat sesuatu amal, kemudian bertawassul dengan amalnya, ini dibenarkan. Okay. Namun bertawassul dengan amal soleh orang lain punya tidak disyariatkan. Orang lain yang buat, kita tak buat apa-apa, tak ada kaitan diri kita dengan orang tersebut. Memang amal soleh, memang orang tu buat amal soleh, seorang wali, seorang rasul, seorang mujahid, seorang yang fi sabilillah, ataupun orang-orang yang baik, guru-guru, tuan-tuan guru sebagainya, mereka beramal. Amalan mereka ada nilai sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mereka insya-Allah Allah muliakan mereka. Namun kita hanya bertawassul dengan amal yang kita lakukan. Amalan mereka tidak ada kaitan dengan kita. Kenapa? Memanglah mereka mau kedudukan tinggi sisi Allah, hidup mereka penuh dengan amal soleh. Tapi kenapa? Macam mana kita nak bertawassul dengan amalan mereka? Tiada kaitan dengan kita. Masing-masing ada amalan masing-masing. Kalau mereka masih hidup, ya, kita minta mereka doakan. Kalau mereka meninggal, kebaikan dan keberkatan hidup mereka itu untuk diri mereka sendiri. Masing-masing dibalas dengan amalan masing-masing. Sebab tu cara yang betul bukan dengan tawassul dengan keberkatan hidup. Cara yang betul adalah dengan buat kebaikan yang sama yang mereka lakukan. Jadi sebab tu dalam bab sunnah, kita tak tawassul dengan Nabi dengan kedudukan Nabi di sisi Allah SWT. Kita bertawassul dengan apa? Dengan mentaati ataupun dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Bila kita buat sesuatu yang Nabi perintahkan, kita salat, kita baca Quran, kita sedekah, kemudian kita bertawassul dengan amal soleh yang Nabi ajarkan tadi, di situ baru ada kesinambungan. Itu kaitan kita, kenapa kita tawassul dengan sesuatu yang kita lakukan. Manakala pergi kat kubur orang soleh, orang tu baik di sisi Allah SWT, kita bertawassul dengan kedudukan di sisi Allah, keberkatan hidupnya. Tidak ada connection, tidak ada hubungan antara amalan kita dengan amalan orang soleh. Harap terjawab, insya-Allah, Saudara Wan Ashraf. Kalau Tuan Wan Ashraf maksudkan lain, tolong berikan komen. Yang saya faham begitu daripada soalan. Okay, seterusnya soalan Saudara Irfan Usman sebut, baik, saya faham sebagaimana yang diterangkan untuk golongan ketiga. Alhamdulillah. Dan golongan ketiga iaitu ada hak, tapi hak yang Allah wajibkan ke atas dirinya, bukan hak yang manusia yang wajibkan Allah, sebagaimana dibuat oleh golongan-golongan tertentu. Okey, seterusnya Tuan Azharuddin Boce sebut, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan, dan terima kasih. Fiikum barakallah, hayyakumullah, barakallahu fiikum. Terima kasih mengikuti daripada Muah. Ahlan wa sahlan orang Muah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala
mudahkan urusan antum semua dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, insyaallah rasa tidak ada soalan yang lain kalau saya perhatikan. Okey, faham, alhamdulillah. Terima kasih saudara Ashraf. Jadi sampai sini saja, insyaallah kita akan sambung lagi kuliah kita pada minggu depan, membincangkan tentang hadis yang keempat, iaitu berdasarkan kepada sanad. Hadis yang keempat, hadis yang berkaitan dengan Qul Huwallah. Dua hadis lagi kita akan bincang bersama, dua hadis insya-Allah berkaitan dengan Qul Huwallah, dan menarik insya-Allah berkaitan dengan makna surah Qul Huwallah yang menyamai 1/3 Al-Quran Al-Karim, dan kenapa Imam Bukhari rahimahullah letakkan bersama dalam kitab Tauhid. Sangat penting untuk kita faham makna surah Qul Huwallah. Kita akan bincangkan pada pertemuan akan datang insya-Allah. Sama-sama Puan Rohani. Okey, Puan Rohani kata, terima kasih Ustaz, saya tak jumpa hadis yang Ustaz baca dalam kitab yang saya ada. Hadis yang saya baca, hadis yang saya bacakan Puan Rohani ada hadis dalam kitab yang sama. Cuma oleh kerana hadis Nabi ni atadri ma haqqullah 'alal ibad, atadri ma haqqullah 'alal ibad ni, hadis ni Imam Bukhari sebut dalam beberapa tempat. Dan Imam Bukhari Muslim riwayatkan dalam hadis dengan lafaz yang lebih panjang di tempat yang lain, dalam Kitabul Iman, dan hadis juga dalam disebutkan oleh Imam Muslim dengan lafaz yang lebih sempurna. Jadi dalam bab, ketika kita baca matan, kita baca apa yang tercatat seperti yang awal tadi. Yang pentingnya apa yang kita baca awal sama. Ketika mensyarahkan hadis tersebut, kita syarahkan dengan lafaz yang sempurna. Malah malah ada lafaz yang diriwayatkan dengan lebih sempurna lagi umum untuk mengetahui secara umum. Lepas tu kalau syarah kita fokus kepada makna yang Imam Bukhari inginkan sahaja, kita hanya syarahkan dalam lafaz-lafaz yang disebutkan. Namun oleh kerana untuk manfaat dan faedah, kita bukan sangat syarahkan apa yang terkandung dalam Sahih Bukhari sini. Kita juga bawakan riwayat-riwayat yang lain, itu hadis yang sama dalam riwayat yang lain, atau apa tu riwayat yang lain dalam di tempat yang lain, walaupun pada sanad yang sama. Sebenarnya Imam Bukhari rahimahullah, kaedah Imam Bukhari, beliau meringkaskan hadis. Meringkaskan hadis artinya, kalau hadis tu panjang, beliau akan ambil sanad, kemudian beliau sebutkan hadis pada part yang beliau inginkan. Itu kaedah Imam Bukhari rahimahullah. Berbeza pada Imam Muslim rahimahullah. Imam Muslim, beliau walaupun beliau bawa tajuk, jadi memang kadang-kadang ajar Sahih Muslim ni, bila kita ajar tajuk, kadang-kadang cerita bab iman, tapi tajuk hadisnya panjang. Sebab beliau akan bawakan hadis secara full. Kita nak kena cari balik apa kaitan, dan beliau Imam Muslim akan bawakan dari segi cara penyusunan. Imam Muslim lebih semat bab susun. Dari segi kesahihan, Imam Bukhari lebih. Tapi bab susun, Imam Muslim susun dengan teratur, dan beliau bawakan hadis dengan lafaz yang lebih sempurna. Sebab tu ketika dalam bila hadis yang muttafaqun alaih diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bila kita syarahkan, memang kita akan buka sekali riwayat Imam Muslim. Kita akan dapati bahawa Imam Bukhari rahimahullah, beliau fokuskan pada lafaz-lafaz tertentu pada tempat tertentu, dan beliau akan tumpukan kepada fiqh, iaitu sebutkan bab dengan fiqhnya. Dan kemudian kita bila nak tahu konteks hadis, macam mana kisahnya secara detail, dari mana hujung pangkal Nabi boleh bercakapnya, kita tengok riwayat lain dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim lebih sempurna, dan lafaz yang saya baca tadi adalah lafaz dalam Sahih Muslim. Dan juga ada lafaz yang memang Sahih Muslim saya sebut tadi. Ada riwayat Abu Daud, tapi ianya ringkas. Jadi hadis ini semuanya berkaitan dengan hadis yang sama, peristiwa yang sama, cuma diriwayatkan dengan pelbagai lafaz, bukan kerana tersalah riwayat. Semuanya sahih, cuma ada yang lebih, ada yang tambah. Artinya ada yang hadis yang diriwayatkan dengan panjang, ada yang diriwayatkan secara ringkas. Macam kita ceritalah dalam ceramah kita 1 jam ni, ada yang dalam kuliah kita 1 jam, ada orang terangkan secara detail panjang, ada orang potong-potong klip tertentu untuk tujuan tertentu. Begitulah dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Ada yang membawakan semua sekali, ada yang ambil part-part tertentu yang sesuai dengan tajuk. Jadi Imam Bukhari rahimahullah, beliau ada fiqh tersendiri.
Beliau menulis hadis bukan semata-mata riwayatkan hadis, malah beliau ada kefahaman yang dalam, dan apa yang beliau tuliskan itu, apa yang beliau letakkan adalah sesuatu yang sesuai dengan tajuk yang beliau letakkan. Wallahu a'lam. Okey, insyaAllah Burhani insyaAllah agak insyaAllah. Jadi tajuk apa yang saya baca awal tu, yang penting yang saya baca awal itu yang sama, tu teks yang asal, teks yang asal dalam Sahih Bukhari. Bila dia syarah tu akan bawa kita bawa yang lain insyaAllah. Okey, sampai sini saja. Semoga Allah SWT jadikan kita semua di kalangan orang-orang yang sentiasa menuntut ilmu, sentiasa beramal dengan ilmu, menambahkan amalan kita, dan semoga Allah SWT jadikan kita manusia yang sentiasa memperbaiki diri. Semoga hari-hari kita dari hari ke hari makin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dari hari ke hari waktu untuk kita di dunia ini semakin singkat, semakin sedikit. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang bersedia untuk menghadapi kematian, bersedia untuk akhirat. Semoga Allah SWT berikan rahmat kita di hari akhirat insya-Allah. Sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.